Ni bab 5 sebatian karbon, kita dah habis bab 4. Tapi semalam saya tanya, kamu semua cakap tak ada masalah. Ya. Jadi sepatutnya semalam ada banyak latihan ya. Jadi kalau tak faham boleh tanya sebenarnya. Saya boleh buka Google Meet untuk ajar. Ini boleh tanya semua faham. Aisyah Syafa. Kita tengok tajuk bab 5 ya. Semua orang tengok, boleh tengok skrin cikgu boleh sambil tengok buku teks lah ya. Jadi bab 5 ni tentang tajuk sebatian karbon ya. Kita akan cuba habiskan tajuk kita semuanya dalam bulan 8 ni lah. Hujung bulan 8 insyaAllah habis semua. Jadi cikgu rasa sempat lah. Bulan ni cikgu akan cover bab 5, bab 6. Mungkin boleh masuk bab 7 kot. Ya. Bulan 6 dengan bulan 7 lah. Ya. Dalam tempoh PDPR ni. InsyaAllah bab 5, bab 6 habis. Bab 7 kalau sempat kita masuk lah. Kalau ada rezeki sekolah lagi bagus lah ya. Okey, jadi sebatian karbon ni ya adalah sebatian semula jadi ya yang merupakan barangan ekspor Malaysia yang berikan sumbangan besar kepada ekonomi negara kita lah ya. Jadi apakah keistimewaan buah kelapa sawit berbanding dengan bahan lain ya seperti kacang soya sebagai sumber minyak masak ya. Jadi kita produk utama kita kelapa sawit. Dan sebenarnya produk kita jauh lebih baik lah ya, daripada produk orang lain ya. Sebab itu perlunya saintis daripada anak tempatan ya untuk membuat kajian demi kajian ya tentang produk kita yang sebenarnya jauh lebih berkhasiat, lebih baik ya berbanding produk luar negara ya. Itu sepatutnya lah ya. Jadi ini tentang sebatian karbon ya. So kamu akan belajar ni lah tajuk tentang pengenalan sebatian karbon, hidrokarbon, alkohol, lemak dan minyak sawit. Ada 5 subtopik ya. Kita tengok bulletin sains berdasarkan sumber daripada ESRL ya, Global Monitoring Laboratory GML of the National Oceanics and Atmosphere ya. Iaitu komposisi gas rumah hijau termasuklah karbon dioksida dalam atmosfera masih lagi meningkat lah. Jadi sehingga kini ya badan global seperti pertubuhan PBB ya, bangsa-bangsa bersatu sehinggalah peringkat individu masih belum berjaya memenangi isu karbon dioksida yang semakin banyak sekarang ya. So kenapa karbon dioksida ni menjadi isu ya? Rasanya dah lama dah kita bincangkan, mungkin kamu dah belajar sekolah rendah, menengah bawah semua ya. Kenapa karbon dioksida yang menjadi isu? Sebab kita tahu dia adalah punca utama pemanasan global warming ya. Okey, kamu boleh tengok sini lah kata kunci tu ya. Ini kelapa sawit produk utama kita ya. Salah satu daripada produk yang berasaskan karbon ya. Okey, kita tengok yang pertama iaitu 5.1 pengenalan sebatian karbon ya. Jadi sebatian karbon dalam alam ya. Karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon lah. Nama dah sebatian karbon ya. Dah tentu dia mengandungi karbon iaitu C ya. Simbol dia punya simbol ialah C. Okey. So inilah ya. Okey, simbol dia C karbon. Di mana karbon ni kita boleh bagi pada dua ya. Tengok gambar rajah 5.1 sebelah dia je. Iaitu sebatian karbon organik. Okey. Dan satu lagi sebatian karbon bukan organik. Di mana dia berasal kalau organik daripada benda hidup. Semua benda hidup. Okey, contoh dia apa? Inilah petroleum, sutra, arang kayu ya. Ini antara bahan-bahan daripada sumber benda hidup ya. Dan bukan hidup ya. Bukan organik sebenarnya adalah daripada benda bukan hidup. Okey, contoh dia batu kapur, termasuklah karbon dioksida, gas karbon dioksida ya. Banyaklah bahan-bahan dia ya. So boleh tengok dalam buku rujukan lain apakah lagi contoh-contoh dia ya. Okey, itu tentang sebatian karbon. Kecabaran minda ni cikgu nak kamu jawab sebagai latihan lah ya. Okey, kitab karbon. Tengok kitab karbon. Kitab karbon menunjukkan bagaimana unsur karbon di kita melalui pembentukan atau penguraian ya. Sebatian karbon dalam hidupan dan bahan organik di kawasan persekitaran melalui proses apa?
respirasi, pembakaran, penguraian dan fotosintesis ya. Okey, kita tengok pada gambar ni lah, dia punya kita karbon ya. Jadi kalau kamu tengok semuanya kebanyakan aktiviti kita ni menyumbang kepada karbon lah ya. Kalau pergi ke udara dia jadi karbon dioksida ya di atmosfera ya. Kalau kamu tengok anak panah ya, yang warna merah semuanya menyumbang karbon dioksida di atmosfera. Okey, nampak? Okey. Apa dia ya? Antaranya pereputan. Kita dah mati, pokok dah mati, tumbuhan dah mati. Semua benda matilah mereput. Okey, akan menyumbangkan karbon. Karbon dilepaskan ke atmosfera ya. Yang semua anak panah warna merah ni. Okey. Dan respirasi kita bernafas, binatang bernafas ya. Termasuklah tumbuhan ya. Semuanya menyumbang karbon dioksida di atmosfera. Termasuk aktiviti kita ni kilang, kita bakar sampah sarap ya di rumah semua tu ya, karbon ya, dia ada unsur karbon. Bukan saja karbon dioksida, dia ada karbon lain jugalah, karbon monoksida, karbon sulfida dan sebagainya ya. Okey, jadi itu semuanya menyumbang karbon ya, karbon di atmosfera ya. Antaranya karbon dioksida lah. Ya, ada gas-gas lain lagi, kamu dah belajar menengah bawah ya. So ini semualah ya, kita bakar apa? Kita bakar bahan api fosil seperti petroleum, gas, arang batu, termasuk kenderaan kita kelas. Ya, kita guna minyak tu kan. So termasuk kenderaan kita ya. Jadi semuanya menyumbang kepada pembakaran terbuka ya. Menyumbang kepada karbon di atmosfera. Okay, hanya satu je warna biru ni. Warna biru ni saja. Kalau kamu tengok yang warna biru ni ya. Hanya satu saja yang menyumbang kepada karbon ditarik. Nampak ni? Ni saya dah highlight warna merah. Warna biru ni. Warna biru ni sebenarnya ya satu-satunya ya tumbuhan boleh menggunakan karbon dioksida di atmosfera iaitu melalui proses fotosintesis. Semua orang tahulah ya, tumbuhan perlukan karbon dioksida ya. Selain pada sumber cahaya matahari, untuk dia buat makanan sendiri, proses dia fotosintesis. Jadi ini saja yang mengambil karbon di atmosfera, iaitu tumbuhan. Satu-satu ciptaan Allah yang boleh buat makanan sendiri dalam badan dia. Tak perlu macam kita lah, nak pergi kerja, nak pergi makan benda lain, binatang lain dan sebagainya kan. Dia tak perlu. Ya. Dia boleh buat sendiri ya, melalui satu ciptaan yang unik daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ya. Jadi sebab tu pentingnya tumbuhan ya dalam kehidupan kita sebab dia boleh mengambil karbon di atmosfera. So ingatlah kita karbon ni. Semuanya menyumbang kepada karbon di atmosfera. Ingatlah proses dia, respirasi, pereputan, pembakaran bahan api fosil, daripada apa? Kilang, kereta dan sebagainya ya. Okey, yang menarik yang mengambil cumalah fotosintesis oleh tumbuhan. Ini dipanggil kita karbon ya. Okay, kita seterusnya. Okay, karbon dioksida dibebaskan ke atmosfera melalui 3 proses. Ni dia diterangkan lagi lah pada cerita tadi lah. Yang antaranya respirasi. Ni dia respirasi tadi ni pernafasan kita ya. Ni. Respirasi ni respirasi ya. Merah lawan merah juga ya. Kita buat color lain lah. Okay. Ni respirasi ya. Respirasi adalah di mana karbon dioksida dibebaskanlah ke atmosfera termasuk oleh semua hidupan, termasuklah kita, haiwan ya, termasuk tumbuhan juga ya, dan juga benda yang sangat seni iaitu mikroorganisma. Okey, yang kedua proses pembakaran. Pembakaran ni apa? Pembakaran api fosil lah. Ya, yang membebaskan karbon dioksida ke dalam atmosfera ya, seperti ni letusan gunung berapi ni yang semula jadi. Pembakaran hutan, tak kisahlah besar ataupun kecil ya. Semuanya membebaskan karbon dioksida ke atmosfera. Ini contohlah. Ini kenderaan kita lah, guna minyak tu kan. Bakar bahan api dalam enjin. Tak kisahlah diesel ke, petrol ke dan sebagainya gas asli ya. Jadi semuanya menghasilkan karbon dioksida, melepaskan karbon dioksida ke atmosfera ya. Begitu penguraian. Penguraian ni proses benda dah mati. Semasa proses pereputan, bakteria dan kulat pengurai ya, karbon dioksida ni dibebaskan semasa proses dia. Oleh siapa? Bakteria dan kulat
mengurai. Dah belajar dalam kita nitrogen kan? Kau dah belajar kita nitrogen tak? Okey, seterusnya kita tengok fotosintesis yang saya cerita tadi. Jadi yang ni satu-satunya organisma yang boleh ambil karbon dioksida di udara, diserap untuk menjalankan proses fotosintesis. Ini fotosintesis. Jadi kepentingan dia apa? Membolehkan tumbuhan hijau membuat makanan sendiri. Tadi saya dah cerita. Yang kedua, membekalkan makanan kepada haiwan, termasuk kita lah. Kita boleh makan buah dia, kita boleh makan pucuk dia. Kalau kelapa tu, semua benda boleh guna pada pokok dia. Buah dia kita boleh ambil, kita boleh ambil santan, kita boleh ambil air dia. Daun dia kita boleh buat ketupat, batang dia kita boleh buat titi, macam-macam lah. Semua boleh. Okey, menambahkan kandungan oksigen dalam udara. Okey, itu pun juga kepentingan proses fotosintesis. Seterusnya, menyingkirkan karbon dioksida yang berlebihan daripada udara untuk mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara. Okey, ini antara kepentingan proses fotosintesis. Dah belajar kan? Bukan dengan bawah saja. Sekolah rendah pun kamu dah belajar. Itulah saja tajuk tentang karbon. Senang sangat tajuk dia.